tulis novel tu boleh, yang tu kita develop lah. Maksudnya kita tak duduk rumah sahaja, tak ada. So kita isi masa lapang kita tengok sesuatu, contoh kita dapat input. Okay, ataupun kita nak buat hobi baru, tak ada masalah, yang bermanfaat bukan main PUBG je. PUBG tu ada manfaat juga, ada pertandingan dan sebagainya kan. Tapi saya rasa kalau kita level-level kita ni tak dapatlah masuk level international. Tapi nanti kalau awak rasa nak usaha juga, awak positif, awak rasa cikgu saya boleh main PUBG sampai saya dapat terpilih sebagai player Malaysia, tu bagus kan. Mana tahu rezeki awak kan. Saya bukan tak sokong, tapi kena hadkan diri lah, fikir bersih balik. Ni saya jawab soalan seterusnya Cikgu Fairuz, banyak untuk saya kot ni. Besok ada kelas lagi ke cikgu, ada pendidikan Islam. Yang satu nak masuk ke Islam pun boleh, tak ada masalah. Saya bukan ustaz, saya baru nak start je. So apa yang saya kongsikan tu lebih kepada ilmu yang saya tahulah. Untuk kelas esok pukul 10 pendidikan Islam, kelas yang terlibat saya fokus buat 1A dan 1E. Kelas saya nak masuk boleh, tak ada masalah. Entahlah ni siapa je komen ni? Tracy macam best, macam tak. Apa awak je komen ni? Cikgu Fairuz nak komen apa sebenarnya ni? Itulah, kita bagi statement je kot. Kita agak tu je lah. Okay. Pakai ke macam boleh sebut sikit Cikgu Fairuz. Yelah, ke mana-mana lah, okay. Jaga penjarakan sosial, okay. Kalau nak keluar pakai mask, and then jangan lupa bawa handphone, okay. Tolong check in. Bila check in ke mana-mana tu, tolong scan lah QR code tu, okay, supaya senang nak trace so KKM ke atau sebagainya. Mirul Syahmi tahun depan masih form 1. Tak tahun depan form 2. Kau nak form apa? Ya, sama. So awak kena fikir forward. Sebab tu cikgu-cikgu sekarang dia lebih kepada online learning. So maksudnya cikgu tak nak awak ketinggalan. Sebab kalau contoh awak ketinggalan dalam masa memang tak membaik, tak ada kerja ataupun tak belajar dalam masa bulan 6 sampai bulan 12, saya rasa awak akan ketinggalan nanti form 2. Form 2 syllabus lagi berat. Sebab saya pernah ajar matematik kan. Syllabus lagi berat daripada form 1. Form 1 pun dah berat sebenarnya, tapi form 2 lagi berat. Bayangkan nanti form 3. Cikgu habuk kat meja kerusi. Cikgu habuk kat meja kerusi banyak. Memang. Bosan tengok drama Korea je. Ya, betul. Kalau kat rumah, Cikgu Fairuz nak pilih komen, nak respon di mana-mana boleh pilih. Kita tengok sama-sama, okey? Kalau kat rumah ni so ada tu Muhammad Khuzaifah, kalau kat rumah boleh jadi gamers. Okay, cuba awak fikir, boleh tak awak jadi gamers kat rumah? Okay, bagi saya sendiri boleh, tak ada masalah. Okay, unless bila awak ada device atau awak ada laptop and then awak ada jaringan internet kuat, nak jadi gamers tu boleh, tak ada masalah. Okay, sebab gamers sekarang pun atau kita panggil e-sport, okay, itu merupakan salah satu platform bagi sekarang orang nak jana duit, nak jana income. So kat situ pun ada player Malaysia tau Cikgu Sufian yang dapat 1 juta. Saya ada tengok jugalah. Maklumat untuk semua, sebab kita ada pingat emas untuk sukan apa hari tu Sukan C. Sukan C ke? Sukan C ada. Daripada Malaysia untuk e-gamers, kalau tak ada game PUBG ke Mobile Legends. Ini Ustazah Diana ni. Thank you Ustazah. Itu player besar, tapi dia ada title doktor tau, bukan kaleng-kaleng orang lah yalah. Emas pun title doktor, kalau tak silap saya lah. Betul. Sama Cikgu Fairuz. Boleh je jadi gamers, tapi itulah sekarang ni awak umur 13 tahun, okay. So 13 tahun ni adalah stage permulaan untuk awak jadi remaja, okay. Awak boleh explore everything. Semuanya memang ujung jari kita awak nak explore. Tak ada masalah, tapi itulah jangan silap langkah, okay. Itu nasihat saya lah okay. Bila belajar ni enjoy, walaupun sekarang kita buat online learning, okay. Benda tu memang mungkin jaringan internet, and then awak kena kongsi device antara beradik, mungkin dengan parent awak sendiri. Tapi kalau boleh bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik,
Okay, cuba luangkan masa awak sikit. Okay, tanya parents boleh ke punya handphone untuk buat kerja. InsyaAllah benda tu boleh mudahkan urusan awak lah untuk menyiapkan kerja cikgu. Ini cikgu pun sebenarnya tak ada pun nak bagi kerja yang banyak untuk awak sebab tahu. Okay, sebab ada di antara awak sendiri yang mungkin device berfungsi dan kurang ataupun terhad untuk penggunaan internet. Sebab itulah boleh jadi gamer tak ada masalah, tapi sekarang ni awak di tahap pengembangan untuk belajar, okay. So kat situ bila awak belajar, okay, benda tu akan naikkan kita punya tahap pengetahuan lah. Gamer tak ada masalah, boleh jadi sebenarnya kan Cikgu Sufian? Boleh. Maksudnya apa yang saya tekankan untuk SMK BK sebab saya dah share ni sedikit perkongsian untuk Cikgu Fairuz sekali Saya bukan nak ikan sesiapa tak, cuma ini sekadar perkongsian saya lah Sebab tengok di SMK BK dia lebih kepada dia main game tapi sampai dari malam sampai pagi. Itu bagi saya tak elok sebab bagi saya no point lah awak main game sampai awak abaikan awak punya pendidikan, sampai awak abaikan awak punya persekolahan, sampai awak tak tahu yang mana dulu. Okay, maksudnya kita pergi sekolah dapatkan ilmu dulu, so masa yang terluang boleh main game, tak ada masalah. Main lah betul-betul, tak ada masalah. Contoh daripada pukul nak balik sekolah, kalau dulu kalau sesi petang dia akan masuk pukul 1, kalau nak main dalam pukul apa? Pukul 8 hingga pukul 9, pukul 8 hingga pukul 10. Yang saja time yang awak main. Yang itu awak fokus untuk belajar. Jangan sampai awak tak dapat ada dua. Kalau awak tak dapat dua nanti rugi. Sebab macam saya cakap kita bilang sebab tingkatan 5 awak akan struggle nanti. Okay, kat saya. Sebab saya agak sedih lah sebab bila Cikgu Naim ni cakap, kaunselor saya cakap tadi, kaunselor SMKBK. So ada yang dapat tawaran tapi dia tak sesuai. Macam saya saya kenal seorang ni perempuan, pelajar perempuan, pengawas, saya rasa nama saya tanya dia, awak dapat dekat mana tawaran ni? Kata alhamdulillah dapat, tapi dia kata saya dapat timpalan ni welding So kalau perempuan dapat kos tersebut bagi saya kurang sesuai, saya cakap dia. Tapi saya bagi tahu dia, saya nasihatkan dia supaya dia dapat nasihat daripada kaunselor. Sama ada kos ni sesuai, boleh tak dia ambil. Bagi saya better dia ambil tingkatan 6 lah Tingkatan 6 lah proper, peluang tu lagi dia lebih ke depan lagi lah daripada terus masuk untuk jurusan timpalan. Kalau lelaki tak ada masalah. Kalau lelaki saya support, tapi masalah dia ni budak perempuan susah. So, boleh ada masuk dalam majalah 3 itu kalau tak salah saya, jurutimpal perempuan, dia suami isteri. Dan memang buat duit lah jurutimpal ni ataupun welding, memang buat duit lah, tapi dengan syarat apa-apa sekalipun kena fikiran positif dan kena usaha. Itu syarat yang pertama. Fikiran positif dan kena usaha. Itu saya nak berjaya walaupun awak gagal dengan SPM. Tapi bukan saya suruh awak gagal, tak. Maksudnya saya suruh awak usaha dulu SPM, usaha dulu sebaik mungkin. Okay, lepas tu kalau anda kata awak tak ada rezeki sambung pelajaran, cuba cara lain dulu. Cuba ikhtiar dulu. Supaya kita boleh teruskan menuntut ilmu lah. Bagi saya kalau menuntut ilmu ni sebenarnya macam kata letak Cik Fairuz dia dah sama master dan sebagainya kan. So mungkin dia rasa seronok menuntut ilmu ni, okay? Sebab ilmu ni bila kita tuntut, kita rasa macam ni cara yang betul kita semakin banyak kita tuntut ilmu, kita rasa macam kita ni bodoh sangat. Sorry saya cakap bukan bodoh, kalau pandai lah maksudnya kita tuntut ilmu. Ada benda kita kena explore sebenarnya. Kita tak tahu sebenarnya. Boleh kita tuntut ilmu. Bukannya kita tuntut ilmu, kita akan rasa kita ni pandai, tak. Okay, sebab kalau kita tuntut ilmu, benda yang kita tak tahu, aku tak tahu lagi benda ni kan. Contohlah, untuk pemikiran yang positif mati bermain game. Jacqueline mati. Masih ni Cikgu Fairuz nak boleh respon lagi, baca satu banyak komen ni. Betul lah. Masih lagi kan. Selamat Hari Raya juga. Hello, saya di sini tak 1F. Cikgu Sima. Ni Cikgu Sima ada Cikgu SMKBK. Pastilah Cikgu Sima. 1E ada sebab saya invite untuk keseluruhan tingkatan 1. 2 sekolah saya invite ni, 18, alhamdulillah. Saya berfikiran positif, walaupun seorang je masuk, tak kisah. Saya ajar juga. Okey. Solat. Raya lagi ke?
Cikgu Fairuz boleh nampak komen kan? Nampak tak Belakang masalah. ayat cikgu ke ada ni? Tadi ada Cikgu masuk sekejap. Ada ada interrupt masuk sekejap. tak perasan lah. Hmm. Tak ada Cikgu Syimah, saya 1E. Lepas PKP semua jadi chef. Ya betul. Satu benda yang boleh awak terapkan, kalau siapa yang minat masak boleh, tak ada masalah. So Tu benda apa-apa positif juga tu. benda-benda yang kita nak buat ni mesti kita fikir secara positif lah. Tak nak contoh aku tak boleh, tak boleh. Kata tidak tu kita tak nak sebenarnya. Sebagai contoh kita dah kecewa dan sebagainya. Saya nak kongsi, saya pernah jatuh, saya pernah bangun balik, saya pernah gagal, saya bangun balik. Itu pemikiran positif saya lah. Anda kata nak tanya pengalaman tu, boleh tanya cikgu yang lama pun ada banyak pengalaman sebenarnya. Macam mana dia gagal dulu ke kan? Macam mana cikgu boleh berjaya? Macam mana cikgu boleh berjaya? Cuba tanya cikgu. Cikgu ini dia kadang-kadang awak tak tanya dia takkan cerita. Dia cikgu. Cikgu. Sebab memang dia sampaikan apa yang dia nak sampaikan, dia sampaikan saja. Macam saya ni saya suka kongsi supaya semua orang ni tahu apa matlamat hidup dia, supaya semua orang ni dia tahu apa yang dia nak, supaya dia tak ikut macam saya. Saya pernah gagal, saya tak nak gagal macam saya, macam tu. Tapi kadang-kadang orang salah faham, tu masalahnya. Dia fikir tak positif lah saya cerita benda tu. Cikgu, cikgu ni dia macam maki, dia macam komen yang negatif lah. Tapi saya tetap ambil benda tu sebagai yang positif bagi saya lah, sebab saya kalau negatif-negatif macam mana pun saya terbalikkan supaya jadi positif. Tak ada Cikgu Syimah saya okay. Ya, saya sama pun belajar masak. Ni, Yana, bagus-bagus Yana. Jadi Cikgu nak komen lagi? Kita end pukul 10.10 dah lagi 3 minit kot. Okay. Ada nak respon? So berapa orang ni yang join kita ni? Sekarang ada seorang. Tadi 22 orang tau. So mungkin masalah lain dan sebagainya. Tak apa, nanti kita suruh dia orang tengok balik kita punya record. Tak apa, ilmu boleh dituntut di mana-mana sahaja sekarang. Yang penting awak usaha tuntut ilmu dengan baik lah. Cikgu Fairuz ada sepatah dua kata-kata akhir sebelum kita end live. Okay, so antara kata-kata terakhir okay, back to our topic lah balik kan, pemikiran positif. Okay, so benda tu memang kita kena terapkan lah. Okay, bila kita dah terapkan pemikiran positif, kat mana-mana pun kita akan ada kawan yang risau benda tu. Okay, jadi kita seorang yang positif, seorang yang macam pemikiran terbuka, okay, orang akan senang dekat kita, insyaAllah. Okay, yang penting kalau ada sikit mindset negatif tu, okay, kita cuba positifkan balik. Kita cuba untuk menjadi seorang yang siasa macam ada kawan bercerita pasal kawan tapi kita dengar and then macam kita ambil benda macam masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Umpama dia macam itulah. Okay, so itu antara nasihat saya lah. Kau boleh dalam hidup ni memang kita sentiasa positif, bersangka baik, okay, dengan semua orang, insyaAllah. Okay, akhir kata daripada saya relate dengan kehidupan saya sendiri, pengalaman saya, pemerhatian saya lah sebab yang datang tu macam-macam dekat kita. So berbalik kepada diri kita sendiri, sama ada kita ni saya baca komen sekejap. Mengganggu saya lah. Hidup kita ni macam-macam ada, cuma kita kena terbalikkan diri kita sendirilah. Sama ada kita nak ambil betul-betul sebagai yang negatif, dia akan jadi negatif. Ataupun kalau kita nak jadikan dia sebagai benda yang positif, benda tu dia positif. Sebab kita kena ingatlah setiap orang ni diberi peluang untuk berubah. Tapi saya percaya benda tu. Walaupun dia nakal macam mana pun, saya percaya saya berfikiran positif yang mungkin suatu hari nanti dia akan berubah. Walaupun bukan sekarang. Itu pemikiran saya lah. Pemikiran positif saya lah. Ada ni Cikgu Fairuz sebelum saya end live ni. Terima kasih kepada SMP pada masa itu. Jadi meluangkan masa, sepatutnya kita live pagi. Tapi ada sikit kekurangan sebab saya kena ke sekolah untuk gotong royong. Dan tak apa, nanti kalau ada masa, ada rezeki, ada peluang, kita akan jemput lagi Cikgu Fairuz. Kalau Cikgu Fairuz berkesempatan dan sudi bersama-sama dengan saya buat live ni, boleh, insyaAllah. Itu saja dari saya dan saya ucapkan cikgu, cikgu saya tutup hadiah tau. InsyaAllah.
boleh ke sini. Dan saya PM. Lama. Ada lagi soalan. Cikgu Shima, sekarang ni badan murid-murid semakin menaik. Adakah dapat mencegahkan minda agar mendapat jadi seorang yang positif? Saya respon sikit sebelum saya live. Dan Cikgu Shima, ni pendapat saya tahu, bukan daripada pakar-pakar, tak ada, bukan So sepatutnya contohlah kita, dia pemikiran positif tak berkaitan dengan saiz badan kita lah. Kadang-kadang dia badan dia besar tapi dia positif, tak ada masalah. Ataupun dia kurus, dia positif, tak ada masalah. Contoh sebagai contoh lah, senang. Contoh dia badan dia besar, dia nak kuruskan badan dia kan. Dia macam mana dia timing dia punya pemikiran positif itu supaya dia boleh kurus. Maksudnya kalau ada orang berjaya, orang yang badan besar dia berjaya menjadi kurus. So mindset dia berfikir secara positif. Dia punya tip kerjaan ni lah, berfikiran positif dia punya tips. Kalau tak, dia takkan berjaya. Sebab tu ada yang kurus nak jadi gemuk pun sama. Okay? Sebab tu saiz badan ni dia tak mencerminkan pemikiran seseorang tersebut lah. Ataupun dia kata yang kadang-kadang gagal bukannya gagal selamanya. Maksudnya gagal tu mungkin sebagai batu loncatan untuk dia berjaya lah. InsyaAllah. Menjawab ke Cikgu Shima? Cikgu Farid nak respon, boleh respon. Cikgu SMK BK lah. Guru kelas 1. Betul lah apa yang Cikgu Sofian cakap tadi. Okay. Transmisi fizikal tu mencerminkan dia punya pemikiran Benda tu mungkin dalam kajian adalah kot. Okay. Kaitan benda tu sama ada orang yang macam kurus ke pemikiran dia positif, tak ada. Okay. Ada mungkin kajian tapi mungkin further kita boleh kaji lagi lah Okay. Tapi bagi saya sendiri, pendapat saya pun rasa taklah kot benda tu maksudnya sama macam Cikgu Sofian juga. Okay. Tak sesuai badan dia kurus, fikiran negatif atau positif, ada terpulang pada individu tu sendiri sebenarnya. Betul tak? Menjawab Cikgu Shima, harap menjawab Cikgu Shima Sebenarnya saya bukan pakar Cikgu Shima, saya cuma jawab dari skop saya punya pengetahuan, saya punya hasil daripada bacaan saya, hasil daripada pengamatan saya di sekeliling Okay, sebab saya suka belajar melalui sekeliling, sebab saya tengok saya boleh dapat belajar sesuatu. Tengok orang tu, saya boleh dapat belajar sesuatu. Cikgu bagaimana nak dapat background seperti cikgu? Ini blank ni siapa daripada BSD ke? Cuba kau main sikit. Cikgu Fairuz? Kalau dia nak belajar, nama. Saya cuba buat satu live untuk ajar from A to Z lah. Untuk saya pun beginner lah untuk live ni. Kita share apa yang saya lakukan. Mungkin cikgu lain pun banyak tanya saya, macam mana kau buat live, macam mana kau buat live. So saya cuba kongsi lah sebab saya pun belajar daripada orang lain. So nanti saya cuba kongsi Joaquin Leblanc ni. Supaya saya kenal. Kalau ni tak kenal nama awak ni. Betul. Cuba jadi positif sikit. Tulis je nama sendiri. At least orang boleh kenal awak kan. Tak ada masalah. Kenal awak. Kalau kelas dia. Cuba tanya. Cuba awak perkenalkan diri ataupun kalau segan, kalau malu-malu, boleh DM saya. Rasanya ada nombor saya ke. So nanti saya akan cuba buat lah. Saya akan susun satu slot untuk macam mana saya buat live lah. Saya dah kongsikan sedikit. Saya bukan pakar saya dah kongsikan sedikit Cikgu Fairuz macam mana nak buat live ni di beberapa platform Sekarang ni cuma kita nak ataupun tak nak je, itu saja. Okay, menjawab ke Joaquin, so nanti apa-apa kita PM tepi. Boleh Cikgu Fairuz? Boleh. Saya ucapkan lagi mohon maaf anda kata saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersentuh isu-isu sensitif, ataupun kata-kata saya menyinggung perasaan semua yang 21 orang yang duduk stay kat sini kan. Walaupun saya ni sebenarnya so saya cuba, saya baru belajar, so anda kata salah, tolong betulkan saya balik. So ikut tak nak live ni, nak end lagi. Kata dah end lama lagi tak, sebab ada soalan daripada Cikgu Shima, kena raikan dia. Okay, sebab dia sebagai rakan sekerja saya, sebaik tak tutup.
Tak apa lah, kita pun tak apa kerja dah bagi tadi kan. Okay, ucapkan terima kasih lagi sekali. InsyaAllah anda kata PKP berterusan, insyaAllah saya akan secara konsisten, saya akan jemput Cik Fairuz, jemput mana-mana cikgu lain lagi yang berkesempatan, sebab guys ni ada lebih kurang 6 orang boleh masuk. So saya boleh jemput Cikgu Zalinda, saya boleh jemput Cikgu Diana. Sebenarnya saya jemput Cikgu Diana, tapi Cikgu Diana tak nak tau. Tapi tak apa, saya cuba lagi sekali supaya kita live sama-sama, kita share sama-sama, kita kongsi ilmu sama-sama. Saya bukankan saya terbaik, tak. Ada yang lagi terbaik daripada saya. Okay, saja kot. Okay, saja Cikgu Fairuz. Okay, terima kasih semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.